dosa ni buat apa ni? Nak pakai selipar, pakai baju, pakai seluar, belegok-belegok belakang. Kalau kita sendiri ada dah. Nak kali ni kita boleh tahan dengan seksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita rasa memang luar daripada kemampuan kita manusia biasa ni, maka kita kena buat sungguh-sungguh supaya kita nanti lepas daripada seksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak ayat lain anak tak sih. Nak masuk syurga. Tak sih teh. Jadi kita pegang dengan hadis ni bukan daripada kalam ulama ataupun kata siapa-siapa dan kata daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah dipegang oleh Asy-Syibli rahimahullah taala, namun tasawuf juga dia pegang hadis ni sebab dengan bacaan tu kita telah dapat manfaat dan juga fadail ini sangat besar kepada kita. Kita punya bekerja untuk kehidupan kita sekadar mana yang kita rasa kita boleh hidup dengan dunia ni, beramal untuk akhirat sekadar mana yang kita rasa tempoh kita berada di sana, beramal kerana Allah yang mana kita ni berhajat kepada Allah, dan juga buat amalan sekadar buat dosa sekadar mana kita rasa kita ni boleh sabar menghadapi seksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai anakku yang tercinta, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Pada beramal dengan honinya. Tapi untuk menyempurnakan hadis ini pun kita nak belajar juga. Jadi anda rasa sekadar itu sajalah untuk malam ini, untuk kitab ni. Beberapa nasihat, 4 buah nasihat. Balik baca pula lah. Balik baca, cuba renung dan cuba kita pegang. Kalau ngaji banyak-banyak takut alim. Bisa. Ya. Kita baca kitab Bidayatul Usul fi Tafsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita buka muka surat 23. Kita baca kelebihan Nabi yang ke-15. Tak. Qala musannif rahimahullah wa minha, dan di antaranya anna Allah azza wa jalla arsala kulla nabiyyin ila qaumihi khassah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan kepada setiap nabi untuk setiap kaum mereka secara khusus. Maknanya setiap daripada nabi ada kaum masing-masing secara khusus. Wa arsala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ila al-jinni wal ins. Dan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kesemua jin dan juga manusia. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutuskan kepada umat Muhammad sahaja, bahkan diutuskan kepada semua manusia dan juga jin. Sebab itulah kalau Nabi lain tak ada jin yang beriman dengan Nabi tersebut. Tapi Nabi Muhammad ni ada jin yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang kita ingat dalam sirah, setelah mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik dari kota Taif. Tahu cerita dia. Nabi nak bawa Islam ke Taif, tapi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak di Taif. Dan Nabi dihalau oleh pembesar dan juga masyarakat biasa. Nak kena balik semula ke kota Mekah. Lalu Nabi pun baliklah ke Mekah dalam keadaan hampa. Lalu Nabi pun menangis dekat dengan sebuah sungai. Ketika mana Nabi mengadu lemahnya Nabi ni di depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya ada sebilangan jin telah beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berita gembira lain. Walaupun manusia menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi makhluk lain beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jin. Manusia tak sedar dalam salah. Kalau manusia tak nak pada dakwah Nabi Muhammad, tak apa. Sebab ada orang lain yang lebih nak. Siapa dia? Jin. Jadi kalau kita tidak berhajat, rasa tak perlu kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak apa, tak payah. Sebab jin ramai lagi nak kepada Nabi Muhammad.
disebut dalam surah Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jin qalu inna sami'na qur'anan ajaban. Jin disebut qalu inna sami'na. Mereka menyebut sesungguhnya kami telah mendengar Qur'anan ajaba. Ayat Quran ni dan kami takjub dengan ayat Quran tersebut. Malaikat mai wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jin ni dia cucu-cucu dengar. Dan bila mana dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dia rasa takjub. Lalu sebilangan daripada mereka telah beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jin ni ada yang beriman dan juga ada yang kufur sebagaimana manusia juga. Fa kullu nabiyyin minal anbiya'i thawabu tablighi ila ummatihi. Jadi setiap daripada nabi, daripada kalangan para nabi-nabi ini balasannya kadar mana dia menyampaikan kepada umatnya. Wali nabiyyina thawabu tabligh ila kulli man ursila ilaihi. Adapun balasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergantung kepada nabi ini diutuskan kepada siapa dia. Sebab nabi ini diutuskan bukan setakat kepada manusia, bahkan jin. Lalu balasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dah. Sebab orang lain hanya kepada umatnya sahaja. Adapun Nabi Muhammad diutuskan kepada sekalian manusia dan juga jin. Lalu balasan yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar dan juga lebih banyak berbanding dengan nabi-nabi lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin untuk sekian alam. Kadang-kadang tawatan di mubasyarati iblaghi. Kadang-kadang pahala balasan saat ini dia masuk secara langsung dengan tugas Nabi pergi dakwah. Nabi sebut Islam kepada masyarakat Quraisy, Nabi sebut Islam kepada Aus, Nabi sebut Islam kepada Khazraj, kepada orang-orang lain lagi. Secara langsung Nabi buat dapat juga. Secara tak langsung yang dibuat oleh orang lain. Para sahabat dia dengar agama Nabi kita, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Saham juga masuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang mudah, Nabi utus Mus'ab bin Umair ke Mekah, ke Madinah. Mus'ab ni merupakan orang yang mula-mula menjadi utusan dalam Islam. Setelah berlaku bai'ah Aqabah yang kedua, bai'ah Aqabah yang pertama, Mus'ab ni dihantar ke kota Mekah, jadi ke kota Madinah. Akhirnya pada tahun seterusnya, mari pula 12 orang untuk berbai'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hasilnya disebabkan oleh Mus'ab bin Umair, dia yang dakwah penduduk Madinah. Dia tulis menjadi wakil, menjadi duta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terima Islam melalui mulut Mus'ab, pahala masuk kepada Mus'ab bin Umair. Dan pahala juga hanya dengan manusia. Faham tak? Kita bercakap ni tu perkataan mulut kita ni. Melalui susunan huruf A, B, C jadi kalimah. Hasil daripada kalimah jadi ayat. Benda tu semua adalah baru. Baru ni hanya kepada makhluk. Adapun Allah SWT tidak layak untuk baharu. Sebab Allah SWT bersifat qadim. Itu dalam tauhid. Lalu nak petikai kalimah mana yang digunakan? Cara cakap macam mana? Satu. Yang kedua, tengok kepada Allah SWT. Cuma ulama Mu'azzamnya sebut Nabi Muhammad SAW tidak tengok Allah. Sebab Nabi nak simpan untuk tengok di hari akhirat kelak. Cuma di sudut percakapannya ulama tidak panjang ke perbahasan. Cakap lagu mana tak tahu. Baik. Yang ke-17, annahu qala nahnu al-akhirun as-sabiqun. Kami ni orang yang paling akhir sekali dan juga orang paling awal sekali. Jadi ulama bahas apa yang akhirnya, apa yang awalnya. Min ahli dunia, daripada ahli dunia. Maknanya wal awwalun yaumal qiyamah al-maqdi. Dan orang yang mula-mula ni yang disebut sebagai as-sabiqun. As-sabiqun ni orang yang mula-mula sekali. As-sabiqun al-awwalun, orang yang mula-mula. Kalau al-akhirun orang yang terakhir sekali. Itu mana? Dan orang yang mula-mula al-awwalun yaumal qiyamah al-maqdi, yang mana yang diselesaikan hukum ke atasnya. Maknanya orang yang mula-mula mendapat penghakiman di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan jatuh ke hukuman lebih awal berbanding dengan umat-umat sebelum padanya. Maknanya hari akhirat pula kita ni umat yang paling terakhir mati. Lepas itu dibangkitkan di hari akhirat. Hari akhirat umat Nabi Muhammad ni dipanggil mula-mula untuk buat proses hisab. Penghukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi lain ni kena beratur duduk belakang.
Jadi selesai proses umat Nabi Muhammad, sebahagiannya masuk syurga, sebahagiannya masuk neraka, baru mari umat Nabi lain. Wah, hebatnya kita. Hebat boleh masuk syurga tak, boleh masuk neraka. Tak. Hebat juga tak, boleh masuk dah dulu tak. Lahum qabla al-khalaiq. Bagi mereka sebelum daripada makhluk-makhluk lain. Wa nahnu awwal man yadkhulul jannah. Dan kita ni umat Nabi Muhammad, umat yang mula-mula masuk syurga. Itu yang ke-17. Faham tak, jelas tak? Wa minha annahu kullama dzikra as-su'ud mutlaqan faqad qayyadahu bi yaumil qiyamah. Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabri wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Aku ni adalah ketua kepada segala anak Adam, termasuk Nabi Adam sendiri. Nabi ni adalah ketua yaumal qiyamah, di hari akhirat. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Orang yang mula-mula yang mana dibangkitkan daripada kubur. Syakku ni adalah pecah makna asalnya. Cuma dibuka kubur, orang yang mula-mula bangkit daripada kubur adalah umat Nabi Muhammad. Wa awwalu syafi'. Dan aku Nabi Muhammad ni orang yang mula-mula memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa'. Dan orang yang mula-mula diberi syafaat. Dua tu. Nabi ni jadi ketua kepada segala anak Adam, mula-mula bangkit daripada kubur, boleh bagi syafaat mula-mula. Itu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-19, annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu yarghabu ilaihi al-khalqu kulluhum yawm al-qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan annahu, sesungguhnya baginda ni sangat menjadi idaman. Yarghabu ni targhib. Kalau kita belajar bahasa Arab, targhib sangat diminati ada. Kalau tarhib sangat ditakuti, ancaman. Biasa dengar tarhib. Biasa. Nabi ajar kita kalau kita nak berdakwah ni, kita kena guna dua usul, targhib dan juga tarhib. Targhib kita sebut cerita-cerita yang sedap-sedap pada dia, syurga, balasan, kemuliaan, fadail kalau kita buat sesuatu amalan, kelebihan. Kalau tarhib kita sebut ancaman. Kalau kita tinggal ni neraka, kalau kita tinggal ni azab api neraka, kalau kita tinggal ni azab pada mahsyar. Kita kena sebut belaka. Tak boleh sebut cerita mani-mani. Tak, cerita pedih-pedih pun kita kena sebut juga. Jadi Nabi ni orangnya yarghabu ilaihi al-khalqu kulluhum. Orang yang sangat diidamkan oleh kesemua makhluk pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Kesemua makhluk, tak kira makhluk daripada Nabi mana sekalipun, sangat mengidami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhajat kepada Nabi Muhammad. Hatta Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim sendiri pun berhajat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut yarghabu ilaihi, maknanya berhajat kepada kuasa syafaat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-20, wa minha annahu yadkhulu min ummatil jannah 70,000 bighairi hisab. Daripada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam jannah, ke dalam syurga 70,000, 70,000. Tak, bighairi hisab, tanpa hisab. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni ada 70,000 manusia yang mana masuk syurga tanpa hisab. Walam yathbut zalika li ghairihi. Dan benda ni tidak ditabitkan kepada umat yang selain daripada nabi-nabi yang sebelum daripada ni. Jadi mengikut cerita yang belajar, Nabi sebut ada umat aku ni 70,000 masuk syurga free. Jadi sahabat takut tu belalak belakang mata. Nyok teruja, siapa dia? Ada seorang sahabat Nabi tu, nama dia Akakah. Kecil Akakah. Dia kata, "Ya Muhammad, doa kat aku biar aku masuk." Nabi Muhammad pun sebut salah seorang daripada 70,000 tu Akakah. Terkejut orang lain. Akakah masuk juga. Maknanya Nabi jamin. Lalu orang lain pun sebut, saya nak juga. Tak ada dah lepas pada Akakah, tak ada dah. Akakah seorang. Lega Akakah. Sebab tu dah ada saudara mereka yang dijamin masuk syurga oleh Nabi Muhammad masih hidup dunia. Ramai juga. Bukan dia seorang, ramai. Cuma antara namanya adalah Akakah. Beruntungnya dia. Ulama sebut mungkin secara kebetulan, mungkin juga. Tak mungkin kemungkinan yang lain, mungkin kerana memang dia tu layak masuk syurga disebabkan kemuliaan yang ada pada dia. Yang Akakah wa anta minhum, Nabi sebut. Yang Akakah, hatta tu daripada kalangan 70,000 sana.